sebut nukleus ke, kamu nak sebut dalam nukleus atom argon. Ya. Okey. Tarikan nukleus atom argon terhadap elektron valens lebih kuat berbanding tarikan nukleus atom natrium. Oleh itu saiz atom argon lebih kecil berbanding atom natrium. Cantik jawapan ni. Satu macam tu cikgu bagi. Alright. So yang penting cikgu kata cikgu kamu kena ingat keywords ni. Ingat keyword. Jangan kamu pergi bercerita lah benda-benda lain. Tak ada markah. So ingat keywords dia. Apa-apa surat jawapan kimia ni bila nak terangkan tu kamu kena ingat keywords dia. Alright. So itu ialah yang pertama. Saiz atom. Merentasi suatu kala semakin kecil. Okay, yang kedua, keelektronegatifan. Ingat lagi tak apa dia keelektronegatifan? Apa dia keelektronegatifan? Keelektronegatifan. Okey, ada dua ni. Okey. Apa dia? Siapa ingat? Apa maksud keelektronegatifan? Sekejap je semua. Oh, Qayyum dah masuk. Qayyum, apa dia keelektronegatifan, Qayyum? Bila kamu tengok tu kamu ingat dua ni, cikgu bagi dua macam ni. Dia mesti cerita ke elektron, mesti cerita elektron. Ini negatif, dia mesti cerita pasal charge. Okey, apa dia? Rika? Wan Saliza? Najwa? Negatifan charge negatif. Charge dia charge negatif. Okay, good. Charge negatif. Yang sebelah kanan? Sebelah kiri ni? Menerima atau menderma elektron? Menerima. Pandai. Menerima. Menerima elektron. Okay, so apa dia keelektronegatifan? Kebolehan suatu atom menerima elektron untuk membentuk ion negatif. Alright. Okay, contoh. Contoh cikgu ingat tak? Allah, cikgu dah padam. Kartun cikgu minggu lepas. Padam ke? Padam. Yang lidi tu ke? Yang kartun lidi tu. Mana kartun lidi tu? Mana kartun lidi? Alah, blur. Dah buang ke? Tak download ke? Okay. Tak apalah. Yang kartun lidi. Kartun lidi kita belajar klorin. Klorin terima elektron membentuk ion klorida. Betul? So, kebolehan suatu atom menerima elektron membentuk ion klorida. So, ini kita sebut keelektronegatifan. Oh, anak cikgu bagi air sedapnya. Okey, boleh? Contohnya atom klorin. So, atom klorin menerima elektron membentuk ion klorida. Ya. Ini yang konsep asas dia. Tapi sebenarnya klorin ni dia tak boleh wujud dalam bentuk monoatom. Dia akan wujud dalam bentuk duatom. Itu kita akan belajar dalam ikatan kimia. So dia tak boleh satu macam ni. Ini cikgu cerita je lah ni dulu sikit. Okay. Dia tak boleh bentuk macam ni. Dia mesti ada dua atom. Ya, sebab kita belajar kan klorin wujud sebagai molekul duatom. So dia tak ada wujud Cl je. Cl dia mesti Cl2 macam tu. So bila kita campurkan dua ni baru dia jadi Cl2 tambah 2 elektron membentuk 2 klorida. So satu atom klorin menerima 1 elektron membentuk ion klorida.
Jadi kalau 2 atom klorin dia jadi Cl2 macam ni. Right? Jadi dia kena terima 2 elektron. Sebab bila gas klorin ni molekul dia kan macam tu. Cl, Cl. Dia tak boleh bentuk monoatom. Jadi kalau satu ni terima satu ni terima satu, jadi dia terima 2 atom, 2 elektron lah. Jadi dia bentuklah 2 ion chloride. Macam tu. Alright. Keelektronegatifan. Kebolehan atom menerima elektron. Okay. So apabila merentasi suatu kala, nak lagi senang atau lagi susah nak terima elektron? Itu soalan dia boleh sebut keelektronegatifan. Ya, lagi senang atau lagi susah nak terima elektron, ya. Of course lah kamu tahu kan, natrium ni impossible dia nak terima elektron. Natrium dia akan menderma elektron, nampak tu? Ya. Klorin ni baru dia terima elektron. Jadi apabila merentasi suatu kala, keelektronegatifan berkurang. Ya, berkurang. Ya, kecenderungan ini maksud keelektronegatifan. Okay, atom klorin lebih cenderung menerima elektron berbanding atom natrium. Oleh itu, atom klorin lebih elektronegatif berbanding atom natrium. Okay, so apabila keelektronegatifan semakin bertambah, bukan berkurang, bertambah. Ya, sebab lagi senang dia nak terima elektron. Okay, so mana keywords dia? Keywords dia tak ada pula dalam slide ni. Okay, tak ada. Penambahan elektron atau penambahan elektron lebih mudah. Atom klorin cenderung menerima elektron berbanding atom ni cenderung negatif terhadap atom S. Alright. Okay. So, apabila merentasi suatu kala, kecenderungan untuk menerima elektron semakin bertambah. Ini charge positif, ini 2 positif, ini 3 positif, ini Cl minus. Ya. Nampak tak? Ini bercas positif, ini bercas positif, ini menerima ini menderma elektron. Ya. Okey, kemudian sampai sini kita belajar klorin je. Ya, klorin je. Sulfur fosforus ni sebenarnya dia tak berapa sangat. Silikon ni lagi, silikon ni dia semi metal. Tapi kita tengok yang ni, ya, klorin. Sebab tu kita tak bandingkan dengan sulfur, kita tak bandingkan dengan fosforus. Kita bandingkan dengan klorin. Sebab klorin ni charge negatif. So dia menerima elektron. So apabila merentasi suatu kala, kecenderungan atom untuk menerima elektron adalah lebih mudah. Ya. Okey, boleh? Ini sebenarnya sama juga. Ya, sama juga. Cuma dia tak tulis lah tips dia dekat sini. Sekejap macam nak cari kat mana ada tips dia. Tips dia sama je. Saiz atom, tarikan nukleus, elektronegatifan. Sama. Sekejap cuba tengok. Tak ada. Okay, cuba tengok dalam buku kamu. Dalam buku kamu ada tak? Ada. Nampak ni. Terangkan perubahan saiz atom. Terangkan perubahan keelektronegatifan. Ada. Okey, dekat sini ada. Okay, cuba tengok. Mana keywords dia? Sama, nampak? Jejari atom, saiz atom samalah. Ya. Kemudian kekuatan tarikan nukleus sama juga. Kemudian baru kecenderungan melepaskan elektron. Okey, cuba tengok. Jejari atom merentasi suatu kala jejari atom berkurang. Kan? Berkurang kerana daya tarikan nukleus terhadap elektron dalam petala terluar dalam petala bertambah. Petala luar bertambah. Okey, jejari dia berkurang. So bila berkurang, tarikan nukleus untuk menarik elektron kepada petala paling luar semakin bertambah. Ya, dari natrium kepada klorin, maka keelektronegatifan juga bertambah. Bertambah. Betul kan? Lengkapkan nota kamu. Yang atas ni cikgu tak ni sekejap lagi ya. Alright. So boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Faham tu maksudnya ialah cuba kita berimajinasi sekejap. Kita berimajinasi. Ini lukisan cikgu. Yang ni kelas form 5. Okey, so merentasi suatu kala saiz atom semakin berkurang. Sama
Sama. Cuba kamu tengok, sebab tu cikgu kata dia punya reason dia tu sama je. Yang pertama kamu kena ingat saiz atom. Ya, saiz atom semakin berkurang. Okey, ni nukleus. Ni nukleus cikgu lukis. Kita berimajinasi sekejap. Okey, kemudian tarikan nukleus. Tarikan nukleus. Tarikan nukleus menarik elektron ke dalam petala terluar. Sama, tarikan nukleus juga yang kedua. Maksudnya dia nak tarik ke tengah ni, oleh kerana saiz semakin kecil, maka daya tarikan nukleus dia semakin kuat. Alright, so elektron lagi mudah diterima. Sama. Okay, lagi mudah dia nak terima, maksudnya keelektronegatifan dia pun semakin bertambah. Alright. Okay, so habis keelektronegatifan. So dalam buku kamu nota dia bagus. Tambah dalam buku. Jadi, okay, kemudian baru kita masuk sifat kimia. So dalam sifat fizikal dua tu sangat penting. Saiz atom, keelektronegatifan. Sebab saiz atom tu dia berbeza dengan yang lain. Ya. Yang sifat fizik yang lain apa dia? Sifat fizik yang lain. Sifat fizik yang lain cuba tengok. Dia berubah daripada yang ni logam sampai dekat sini. Sampai kat sini logam. Tengah-tengah separuh logam. Di hujung sini bukan logam. Sifat fizik biasa. Okey, kemudian apa lagi? Yang di depan sini logam semua boleh mengkonduksi arus elektrik. Yang tengah-tengah ni semi logam. Okey, ada yang boleh, kalau karbon tu dia boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan tertentu. Yang belakang sini dia bukan logam, dia tidak boleh mengkonduksi arus elektrik. Right? Okey, tu. Kemudian takat lebur, takat didih. Kalau berbanding ni logam ni, semua logam ni, takat lebur dan takat didih dia tinggi. Yang di belakang sini, yang sini Cikgu Star ni dia bukan logam. Jadi takat lebur dan takat didih dia rendah. Itu sifat umum. Apabila merentasi suatu kala, sifat fizik yang secara umum lah, dia tak special. Yang special dua tu, kamu kena ingat reason dia. Saiz atom dan keelektronegatifan. Alright, so now kita masuk sifat kimia. Sifat kimia maksudnya dia mesti ada tindak balas. Tindak balas dengan bahan kimia yang lain. Alright. So sifat kimia yang pertama ialah sifat oksida. Maksudnya apabila bahan-bahan ni bertindak balas dengan oksigen. Ya. So bila dia bertindak balas dengan oksigen, kamu tengok dia akan membentuk natrium oksida, magnesium oksida, aluminium oksida, silikon dioksida, kemudian fosfat, kemudian SO2 sulfur dioksida. Dan ini apa dia, klorat ya, Cl2O7. Semua je bertindak balas dengan oksigen. Okay. Cuma beza dia ialah apabila merentasi suatu kala, oksida logam yang terbentuk tu sifat dia berubah daripada base, kemudian tengah-tengah dia ada amphoteric dan di belakang ni dia bersifat asid. Base dengan asid kamu tahu kan? Base pH dia lebih daripada 7. Yang ni asid pH dia kurang daripada 6. 6 pula dah. Lebih kurang daripada 7. 6.6 pun asid dah lah. Kurang daripada 7. So apa dia amphoteric? Amphoteric ni tengah-tengah. Tengah-tengah maksudnya dia boleh bersifat asid dan dia boleh bersifat base. Okay, dia special. Dia boleh dua-dua sekali. Bila sampai reaction macam ni, dia bersifat base. Bila sampai reaction macam ni, dia bersifat amphoteric. Iaitu ada satu saja. Satu je kamu kena ingat. Iaitu aluminium oksida. Ya, aluminium oksida. So aluminium oksida ni dia bersifat amphoteric. Special perkataan amphoteric tu menunjukkan dua-dua sifat. Dia boleh jadi base dan dia boleh jadi acid. Nampak dia belah tengah-tengah. Pergi sini base, sebelah sini dia acid ya. Mana dia? Oksida logam base, sifat kelogaman unsur. Oksida bukan logam, dia acid, bukan logam. Oksida amphoteric, dia boleh dua-dua, nampak? Dia boleh acid dan dia boleh jadi base. Alright. Okay.
Ada soalan kertas 3, cikgu ingat lagi soalan kertas 3 SPM ya. Dia tanya tentang sifat infoterik ni, sifat asid, sifat base bagi unsur apabila merentasi suatu kala. Alright, so kita ada eksperimen. Eksperimen ni sepatutnya kita buat dekat kelas ya. Muka surat mana kamu punya tu? Muka surat berapa eksperimen kamu? Muka surat 67. 67 ya. Okay, so muka surat 67, eksperimen dalam buku amali. So ini pun eksperimen kita akan buat nanti. Cuba kamu tengok muka surat 67. 67 buku ni kamu punya buku. Okay. Ni dia. Ya. Mengkaji sifat oksida unsur kumpulan unsur kala 3. Yang dimanipulasi jenis oksida. Ambil oksida-oksida dia. Kemudian nilai pH dalam air, tidak balas oksida dengan asid dan alkali. Alright. So yang pertama, masukkan oksida tu ke dalam air. Ya, separuh spatula serbuk natrium oksida ditambahkan ke dalam air suling di dalam tabung uji. Campuran tersebut dikacau dengan rut kaca. Okey, semua orang ada dah kan ni? Semua orang ada? Dah bersedia dengan buku ni ada ya? Kita buat sama-sama ni. Okey, so eksperimen ni ya. Nanti kalau kita buka sekolah, kita buat eksperimen ni. Semua tak jadi, sebenarnya tak tahu bila kamu buka sekolah kan. Bulan 6 ni pun tak tentu lagi. Sebab tu cikgu pun tak boleh nak tunggu cikgu on the eksperimen ya. Kalau cikgu pergi sekolah pun boleh. Cikgu pergi sekolah pun takut nak keluar rumah. Ya, nak buat, boleh buat eksperimen ni untuk kamu. Tengok video ya. Okey, so ambil oksida ni larutkan dalam air. Kemudian tambahkan penunjuk universal. Ya, goncang dan catatkan nilai pH dia. Ulang dengan oksida yang lain, magnesium oksida, aluminium oksida, silikon dioksida dan fosforus oksida. Alright. Bagi gas sulfur dioksida, langkah 2 diulang dengan yang terhasil apabila gas sulfur dialirkan. Dialirkan, dimasukkan dalam air suling. So, apa yang kamu lihat, apa yang kamu perhatikan? Okay, cuba tengok situ. Ya. Bagi natrium oksida, pepejar putih larut dalam air. pH dia 14 suboksida. Bagi magnesium oksida, pepejar putih sedikit larut dalam air. Dia tak sama sebab dia kereaktifan dia berbeza. pH dia 9. So ini pun bersifat base kan? Oksida base. Okay. Aluminium oksida dia tak larut. Silikon dioksida dia tak larut. Kamu tahu tak silikon dioksida ni apa? Silikon 4 oksida. Kamu tahu tak apa dia? Siapa tahu? Nama biasalah. Kamu sebut nama biasa. Silikon 4 oksida ni apa? SiO2. Tahu? Tak tahu? Ini pasir. Ataupun kita sebut silika. Ini silika. Ya? Ataupun nama biasa dia pasir. Ya? Ataupun lagi spesifik yang bersih punya pasir tu, yang bila kamu beli kasut baru, kamu lihat ada satu uncang kecil tu. Dalam tu dia tulis silika. Pasir, dibuat daripada pasir. Ya? Silika ni adalah satu bahan yang sangat bagus untuk menyerap kelembapan. So dia letakkan uncang tu dalam kasut kamu, kotak kasut baru kamu tu supaya dia serap kelembapan, moisture. Supaya kasut kamu tak berkulat. Ya? Tak ada kulat-kulat, especially kalau kasut kulit tu. Right. So of course lah silika pasir tak larut dalam air. So dia tak ada pH dia. Fosforus, pepejar putih larut dalam air. Yang ni gas sulfur dioksida, gas tidak berwarna larut dalam air. Gas sulfur dioksida. Ini yang membentuk asid sulfurik. Nampak pH dia? 3. Ya, 3. Ya. So ini asid. Ini asid. So merentasi suatu kala, ya, sifat oksida dia, ketelarutan dia dan bahan ataupun hasil larutan tu daripada base dia tukar kepada asid. Right? Okay, next muka surat belakang. Muka surat belakang pula dia tidak balas dengan asid nitrik dan natrium hidroksida. So ini asid, ini alkali. Ya. Separuh spatula serbuk natrium oksida ditambah ke dalam 2 cm padu asid nitrik. Campuran dipanaskan dan digoncang.
Langkah 1 diulang bagi menggantikan natrium oksida dengan aluminium oksida, silikon dioksida. Alright, so kita tengok dia punya pemerhatian dia. Okay, magnesium oksida tindak balas dengan asid nitrik. Ini base Okey, base ini tindak balas apa ni? Kalau dengan asid ini adalah tindak balas peneutralan. Asid tambah alkali dia akan jadi neutral. Betul? So kalau base dengan asid pepejah putih larut membentuk larutan tidak berwarna. Dia larut. Maksudnya dia tidak balas. Okay. Kedua, tiada perubahan. Base dengan base. Natrium hidroksida ialah base alkali. Base dengan base mana boleh ada tindak balas? So, nampak tak? Tidak larut. Ya, dia tidak larut. Jadi jenis oksida dia ialah oksida base. Ini. Ya. Ini tindak balas peneutralan. Ini kamu belajar dah. Kamu belajar tingkatan berapa ya? Tingkatan 2 ke? Cikgu tak ingat. Asid tambah base ataupun alkali. Akan dapat garam dan air. Jadi kalau dia asid, dia mesti bertindak balas dengan base. Tapi kalau base tambah base, ini tak ada tindak balas. Asid tambah asid, tak ada tindak balas. Tak ada tindak balas yang asid tambah asid base apa. Ini tindak balas ni kita sebut tindak balas peneutralan. So macam mana nak tahu dia ada tindak balas ke tak? Tengok dia larut atau tidak. Ya? Kalau magnesium oksida ni kita dah tahu dia base. So dia mesti bertindak balas dengan asid. Okay. Aluminium oksida. Ini sifat amphoteric tadi. Okay, nampak? Kalau dengan asid dia larut. Kalau dengan base pun dia larut. Oh, dia ni talam dua muka. Dua-dua dia nak. Amphoteric ni ya. Dua-dua dia nak. Dia nak asid, dia nak base. So, dua-dua dia larut. Ini kita sebut amphoteric. Ya. Okay, dia larut dalam dua. Membentuk larutan tidak berwarna, tidak berwarna. So, kita nak tahu reaction tu ada ke tak? Tengok dia larut ke tak. Bila dia larut, maksudnya dia ada reaction. Dimasihkan garam. Ya. Okay, silikon oksida. Okay, kalau dengan asid tidak larut. Kalau dengan natrium hidroksida, dia larut. Pepecah putih larut membentuk larutan tidak berwarna. Silikon 4 oksida. Ya, dalam alkali yang kuat natrium hidroksida dia larut. So dia bersifat asid. Ya, kalau guna sulfur dioksida tu sebenarnya lagi bagus. Sulfur dioksida. Cuma kita tak buat dalam eksperimen diguna sulfur dioksida sebab dia gas, leceh. Dia kena alirkan dalam asid, dia kena alirkan dalam natrium hidroksida. Kalau macam ni dia tak alirkan. Silikon 4 oksida ni pasti ni dia larut. Dia dalam bentuk powder. Jadi senang langkah dia gunakan separuh spatula macam tu. Tapi kalau gas ni, sulfur dioksida ni leceh sebab dia gas. Jadi dia kena alirkan. Gas sulfur tu masukkan dalam asid nitrik ataupun ni. Jadi radas dia berbeza ya. Radas dia tu kena ada salur pengantar semua tu. Alright, boleh? Ini yang kita sebut sebagai sifat amphoteric ya, amphoteric. Jadi kamu kena ingat pemerhatian dia ni. Pemerhatian dia larut tak larut itu saja. Padam balik. Mana keywords dia? Keywords dia ialah ni saja, larut, tidak larut. Larut, larut. Larut, tidak larut, larut. So ini maka dia asid. Yang ni dia dua-dua. Larut, dia amphoteric. Yang ni dia larut dalam asid, maka dia bersifat base. Alright, boleh? Okay, so habis tentang sifat kimia merentasi suatu kala iaitu sifat oksida. Sifat oksida ni kalau soalan boleh tanya, dia boleh membentuk satu soalan. Ya. Soalan dia ialah contohnya macam ni natrium hidroksida ni. Bila ini dengan ada satu kita tanya pasal klorin. Kalau klorin pun ada. Klorin. Tanya kat sini. Dia ada klorin. Ya. Kalau cikgu tanya sifat oksida dia, ya, natrium oksida dia larut dalam air dan membentuk natrium hidroksida. Okey, ini kita belajar dah. Ni pun lebih kurang sama.
Silikon dioksida. Alright, so habis ya. Habis, so cikgu nak tengok, cuba kita tengok kita isi kamu punya buku. Yang depan ni kamu isi, okey cuba tengok yang ni. Kita lengkapkan modul kamu ni, sekarang pukul apa ni? 9.30, okey ada setengah jam lagi. Sebenarnya cikgu nak masuk unsur peralihan. Unsur peralihan ni senang je, sekejap je. Alright, so sama-sama. Dah? Ready? Buku masing-masing, pen, pegang pen, Haris pegang pen. Okey ke? Qayyum dah pegang pen? Hafizul senyap je hari ni? Ada soalan tak? Boleh ke? Cikgu laju ke? Cikgu cakap seorang-seorang je ni. Boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, so cuba kamu tolong jawabkan pula. Nanti cikgu cuba cakap. Cuba onkan mic tu. Okey, cuba lengkapkan yang ni. Siapa on mic ni okey? Siapa nak jawab yang ni? Siapa boleh? Sambil baca sambil jawab. Bolehnya. Siapa yang Tiga boleh? petala. Amalina. Okey, sekejap. Cuba baca. Yang lain ikut. Semua atom unsur skala 3 mempunyai 3 petala. 3 petala. Lagi? Ni? Berisi elektron. Yes, berisi elektron. Okay, next sambung. Nanti sambung yang ni. Nanti orang lain yang lain pula. Membuat proton. Bertambah. 1 unit. Okay, lagi. Baca je Malina. Tu je saya buat. Pertambahan nombor proton menyebabkan bilangan cas Positif. Yes. Pada nukleus bertambah. Ya, betul. Cas positif sebab proton bercas positif. Daya tarikan proton dan nukleus terhadap elektron dalam pertabla Bertambah. maka jejari atom unsur Berkurang. Good. Right. Bawah ada lagi. Ini takrifan keelektronegatifan. Kekuatan satu atom dalam molekul menarik kekuatan suatu atom dalam molekul menarik Elektron. ke arah nukleusnya. Kekuatan sesuatu atom dalam molekul. Molekul ataupun tak dia betul. Kekuatan suatu atom menarik elektron. Kenapa dia sebut molekul di sini? Sebab yang nak tarik elektron ni, yang terima elektron ni adalah klorin, bromin, iodin, oksigen. Ini adalah antara unsur-unsur yang tarik elektron ni. Sebab tu dia kata dalam molekul. Nampak ni? Molekul. Ya? Untuk menarik elektron. Alright, good. Next, okay, bawah ni dah. Sebelah ni. Okay, dah. Ni cuma nota ya. Okay, kamu tengok sifat. Ini yang cikgu cerita tadi. Kelogaman, logam, separa logam, bukan logam. Kekonduktor elektrik yang baik lah sebab dia logam. Ini konduktor elektrik yang lemah. Lemah tapi dia ada tapi sikit. Tetapi bertambah dengan kenaikan suhu dan kehadiran boron atau fosforus. Kegunaan dia dalam semikonduktor. Ini silikon, ya. Tapi dia lemah, tapi dia boleh. Ya, dia boleh. Apabila suhu bertambah, kekonduksian dia bertambah. Alright. Kemudian bukan logam tidak boleh mengkonduksi arus elektrik. Ini yang umum cikgu kata ya. Selain pada dua yang penting, saiz atom, elektronegatifan. Itu penting.
Alright, so kemudian kita pergi kepada sifat kimia. Ni sifat kimia tindak balas dia. Tindak balas dia, wow, banyaknya. Ya, tapi kamu baca. Ya, selalunya kalau dalam tak adalah cikgu nak kata tak keluar. Ya, kalau cikgu suruh kamu tulis tulisan persamaan kimia macam ni mampus. Tak boleh siapa yang jawab je. Ya. Kalau pesawat biasa pun tak tentu lagi kamu boleh jawab. So kalau ni cuma kamu tengok aluminium oksida tambah asid nitrik, dia akan dapat aluminium nitrat dengan air. Aluminium oksida tambah natrium hidroksida dapat natrium aluminium oksida tambah air. Jadi apa yang nak cikgu tunjukkan di sini, tindak balas ni yang cikgu kata peneutralan. Peneutralan garam dan air. Nampak tak garam dia? Aluminium nitrat tambah air. Natrium aluminium oksida tambah air. Ya, mesti ada air sebab ia adalah tindak balas peneutralan. Okay, nampak sini. Ni pula, ini kita dah belajar. Ini kita belajar dalam tingkatan sebelum ni, kumpulan 1 yang ni. Natrium oksida tambah air dapat natrium hidroksida. So dia bersifat alkali. Alright. Okey, kemudian ni magnesium oksida. Magnesium oksida tambah asid ada klorik. Ya, asid, base asid dapat garam dan air. Ni cikgu cerita yang kat bawah ni sekarang ni. Ya, ni. Yang ni natrium hidroksida. Natrium hidroksida ni kita belajar dalam kumpulan 1. Tambah air dapat natrium hidroksida. Okey, yang ni pula. Ini peneutralan. Ini kita sebut peneutralan. Ya, oksida base tambah asid dapat garam dan air. Ya. Okey, kemudian ini pun sama. Sama juga. Dia adalah konsep konsep peneutralan. Okey. Ini asid, oksida asid, sulfur dioksida tambah air dapat asid sulfurik. Asid sulfurous ya. SO3, asid sulfurous. Okey, silikon oksida tambah natrium hidroksida. So ini dia asid. Ini base, dapat natrium silikat tambah air. So ini ialah garam. Dibagilah kat situ ya. Okay, contoh. Right, now takrifan oksida base, oksida amphoteric dan oksida asid. Oksida base adalah oksida logam yang boleh bertindak balas dengan base lawan dia. Asid. Base lawan asid. Membentuk apa tadi? Garam dan air. Yes, good. Garam dan air. Oksida asid adalah oksida bukan logam yang boleh bertindak balas dengan asid lawan dia. Asid lawan dia base ataupun alkali. Membentuk sama. Garam dan air. Yes, garam dan air. Kamu ingat itu proses peneutralan. Oksida amphoteric adalah oksida yang boleh bertindak balas dengan asid dan alkali. Alkali ataupun base. Ya. Asid dan base. Membentuk sama. Base atau alkali. Membentuk Garam dan air. Garam dan air. garam dan air. Cuma garam dia berbeza-beza. Ya, berbeza-beza. Garam dan air sama je. Alright, so ini habis. Garam. Ini habis. Ini latihan. Okey, latihan kamu buat. Ini latihan kerja rumah kamu. Menerangkan. Okey. Ini latihan langkah-langkah. Bandingkan. Oh, ini bukan latihan lah. Ini nota je. Nota je. Okey, cuba tengok. Ini rumusan. Jejari atom bertambah, berkurang? Berkurang. Orientasi color. Okey, bandingkan saiz jejari atom dalam keelektronegatif dan keelektrikan. Ya, nampak saiz dan jejari itu sama maksud dia jejari itu sama.
Bandingkan, nampak ini dia nak bagi tips kamu macam mana kamu nak jawab soalan. Bandingkan apa mula-mula kalau je cari bandingkan. Petala. Belum bukan petala. Sekejap. Bandingkan bilangan. Petala betul. Cikgu cerita dulu mula-mula dulu petala kan. Petala dia sama. Kemudian ni bandingkan bilangan. Proton. Yes, proton. Lepas proton. Elektron dalam petala. Elektron dalam petala. Elektron dalam petala. Tarikan nukleus ni. Tarikan kekuatan tarikan dari proton dalam nukleus ataupun kita sebut tarikan nukleus. Okay. Kemudian bandingkan saiz atom. Alright. So tips dia. Ini tips dia. Ini yang ni tak berapa sangat. Tengok soalan. Tapi yang ni mesti ingat. Yang ni kedua mesti ingat. Yang ni kan mesti ingat. Ya. Okay, yang ketiga. Yang ke B. Keelektronegatifan. Bandingkan bilangan. Petala. Petala juga. Sebab bila bandingkan bilangan petala tu, kalau dalam kes ni dia semakin kecil. Bandingkan kekuatan proton dalam nukleus menarik. Elektron valence. Yes, elektron valence ya. Elektron pada petala terluar. Jangan elektron saja. Okay. Right. Menarik elektron. Elektron pada petala terluar. Right. Kemudian baru bandingkan kecenderungan atom untuk kalau kumpulan satu melepas menerima. Untuk melepaskan. Kalau kumpulan 17 Menerima. elektron. Alright, good. Habis. Alright. Sikit lagi. Okey, sikit lagi satu muka surat saja. Unsur peralihan. Okey, unsur peralihan. Mana unsur peralihan? Mana jadual berkala kita? Mana unsur peralihan? Tak ada dia tunjuk Ada cikgu nampak tadi. Tak ada kat sini. Inilah. Oh, ini kamu nampak ni? Apa sebenarnya nak cerita kat kamu? Kamu tak nampak eksperimen tadi? Dia kata letakkan penunjuk universal kan? Tadi dia tak ada ni dalam buku cara kerja ada tadi cikgu baca penunjuk universal. Ada tak? Dia ada penunjuk universal tapi dia tak tanya. Tapi tak ada pemerhatian, dia tak tulis. Okey, nampak tak penunjuk universal ni? Kalau warna merah ni apa? Warna merah ni? Warna merah menunjukkan dia asid. Yang ni biru dua ni. Ini alkali. Jadi bila kita tengok ni kita tahu dah boleh agak dari alkali tu mesti natrium oksida, magnesium oksida. Nampak ni. Ya. Ini kalau dia warna biru-biru, dia warna purple, itu alkali. Kalau merah, kuning, itu jelah asid. Ini special kegunaan separuh logam dalam separuh logam dalam industri, iaitu kita panggil metalloid. Ada tak dalam buku kamu ni? Prosik kamu punya ni tak ada. Cikgu rasa macam ada dalam buku teks. Cikgu terlepas. Cikgu tak perasan. Cuba tengok buku teks semua. Buku teks, muka surat. Muka surat 99. Kegunaan unsur separa logam. Bukan unsur separuh logam. Kita panggil separa logam. Ya. Okey, ataupun separa logam ni kita sebut metalloid. Ya, metalloid. Separa logam ni ialah contohnya silikon dengan Ge, germanium ya. Germanium. Germanium ya.
Okey, so apa dia semiconductor? Semiconductor ni selalunya digunakan dalam diode dengan transistor. Ya, begitu juga dalam microchip dalam komputer dan kalkulator. Apa dia semiconductor ni? Apa yang kamu tahu tentang semiconductor? Oh, semiconductor ni banyak kegunaan dia. Kamu bayangkan cikgu ada satu video lah, artikel. Kamu bayangkan kalau komputer dulu, zaman dulu, komputer dia sebesar satu bilik. Seolah-olah kamu punya PC, personal komputer sekarang ni, kalau zaman dulu, era-era mula-mula revolusi industri, ya, PC kamu tu seluas satu bilik. Tapi kamu tengok sekarang ni komputer makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Dan akhirnya sebesar handphone kamu sekarang, komputer. Handphone kamu tu sebenarnya komputer. Ya. So apa dia metalloid ni? Metalloid ni ialah sejenis bahan yang mengkonduksi elektron, dia kata merupakan konduktor elektrik yang baik pada suhu tinggi. Pada suhu tinggi, kekonduksian dia bertambah. Jadi dia sangat bagus, dia berbeza dengan konduktor elektrik yang lain. Beza dia ya, logam, kalau panas, kekonduksian dia akan berkurang. Kenapa? Sebab bila panas, kalau logam, rintangan dia tinggi. So, bila rintangan tinggi, maka kekonduksian akan berkurang. Tetapi bahan semikonduktor ni dia terbalik. Bila panas, kekonduksian dia lagi laju. Ya, so kan bila kita guna handphone ke apa makin panas, jadi banyak bahan-bahan kalau dibuat daripada logam, bila guna lama, panas, maka terbakar ataupun kekonduksian elektrik dia akan jadi slow. Ya, kadang-kadang terbakar macam. Tapi tak dengan bahan semikonduktor ni. Lagi panas, lagi laju. Lagi panas, lagi laju. Itu sebabnya digunakan banyak dalam microchip, bahan peralatan elektronik seperti komputer, kalkulator, handphone dan sebagainya. Ya. Kemudian sekarang ni lagi hebat, metalloid ni ditukar dalam bentuk saiz nano. Saiz nano yang lagi kecil. Sebab tu kamu tengok alat-alat elektronik ni makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil. Daripada sebesar bilik, sekarang ni kamu tengok handphone tu lah, nipis. Nipis je kan, handphone apa yang nipis sangat tu? Yang dekat TV yang nipis tu. Apa ya? Yang sekarang ni, kalau dulu yang nipis ni apa? iPhone. Sangat nipis, sangat kecil. Sebab apa? Sebab dia ada semikonduktor ni. Dia guna microchip, kecil saja. Digunakan sikit saja. Suhu tinggi dia lagi bagus. Ya, itu kita sebut sifat metalloid. Ya, bahan metalloid. Alright. Nanti kita akan belajar dalam tajuk next chapter. Metalloid ni ialah dia ada ikatan logam. Kenapa dia jadi metalloid ni? Sebab dia ada kita sebut lautan elektron. Dia banyak elektron. So elektron tu bergerak. Bila elektron bergerak, maka kekonduksian elektrik berlaku. Bila elektron tak bergerak, tak ada kekonduksian elektrik. Ya. Okey, ini separuh logam. Alright. Kemudian unsur peralihan. Ni unsur peralihan. Sikit je lagi. Berapa masa lah? 10 minit lagi. Okey, 10 minit boleh ya? Okey, unsur peralihan lah sekali jadual berkala kita dah belajar kumpulan 1. Kumpulan 1 ni, logam ni sifat dia samalah dengan logam yang lain. Kumpulan 2, aluminium sikit, kumpulan 3. So sekarang ni semua orang dah boleh cerita. Kenapa lithium tu charge dia negatif? Kenapa magnesium tu charge dia 2 positif? Kenapa aluminium charge dia 3 positif? Semua orang dah tahu kan? Alright, kemudian boleh cerita dah sekarang kenapa klorin tu charge dia negatif 1, bromin charge dia negatif 1, apa maksud negatif ni, apa maksud positif ni, apa maksud 3, apa maksud 2. Betul? Menarik kan? Itu jadual berkala. So kita tunggu yang tengah di sikit ni lagi, unsur peralihan. Unsur peralihan ni kebanyakannya semua logam. Logam yang popular yang kamu selalu guna, kamu jumpa dalam kehidupan harian kamu. Contohnya zinc, besi, ferrum. Mana lagi? Aduh, tak nampak lah pula gambar ni. Tengok dalam buku teks kamu lah. Zinc, cuprum, nikel. Nikel, cuprum.
Chrome, wire elektrik. Zinc atap zinc. Ferrum, besi. Besi tak payah cerita lah. Besi ni macam dalam kehidupan harian kita. Argentum, Ag, argentum. Mangan, ya, manganis, mangan. Ya, ini banyak dalam di kerak bumi, mangan, ya, manganis. Alright, kemudian apa lagi? Titanium. Ini titanium oksida guna untuk sunblock. Kalau perempuan pakai apa? Sunscreen tu. Cuba kamu tengok, baca belakang dia. Dia ada tulis titanium oksida. Itu memang bahan untuk flawless, kasih putih. Ya, titanium. Kemudian vanadium. Vanadium ni sejenis kalau oksida dia digunakan sebagai mangkit dalam tindak balas dalam proses, kita sebut proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik. Alright, kemudian apa lagi yang PD bukan. Au, aurum. Aurum pun unsur peralihan. Hg, mercury. Tengok buku teks kamu. Cikgu baca buku teks kamu muka surat 101. Hg, mercury. Mercury apa tu, guna dalam termometer semua tu. Semua unsur peralihan, ya. Ada satu Sg. Cikgu suruh tengok Sg. Macam sungai. Sg. Apa nama Sg ni? Apa nama dia? Tak ada tulis pula kat sini. Macam sungai je Sg. Kobalt dia warna merah. Ya. Kalaulah kamu jumpa batu batan dekat dalam tanah, kalau kamu jumpa kan batu delima warna merah tu kan, kenapa dia warna merah? Sebab dalam dia ada unsur kobalt. Ya. Warna merah, batu batan warna merah, batu delima. Ya. So cikgu cerita dia bukan apa? Nak menunjukkan bahawa sebenarnya unsur peralihan ni dia ada keistimewaan dia. Apa keistimewaan dia? Banyaknya. Ada keluar hadis semuanya. Sebab apalah slide ni cikgu dia ni. Kelas ni tak ada non-muslim kan? Muslim kan? Okey. Cikgu suka slide dia ni. Cikgu, kita belajar ni bukan kita belajar kimia, kita belajar agama sikit. Nampak tak tu? Diturunkan besi. Besi ni dia kata bukannya daripada asalnya daripada bumi tau. Besi ni special Allah turunkan. Ya, daripada langit. Kasih tu. Ya, daripada langit sana, daripada angkasa sana. Dia sangat special sebab tu besi ni banyak kegunaan dia dalam kehidupan harian kita. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Ya. Besi diturunkan dari langit. Yes. Ya, okay. Kemudian energi sistem bumi sakti kita tidak cukup untuk memproduksi elemen besi. So kat bumi tak boleh, bumi tak boleh nak menghasilkan bumi. Nak hasilkan besi. So besi ni special, dia turun daripada langit. Alright. So apa sifat keistimewaan dia? Okay, yang pertama, kamu kena unsur peralihan ni kamu hafal ni je, sifat istimewa dia. Yang pertama, mempunyai nombor peroksidan lebih daripada 1. Contohnya kamu tengok, ini nombor peroksidan ya, Chas. Chas ni juga disebut sebagai nombor peroksidan. Nanti kita akan belajar dalam tajuk peroksidan, redox di kata 5. Nombor peroksidan ialah Chas. Kalau sebelum ni kita belajar Na positif, Mg 2 positif. Tak ada Na 2 positif, tak ada Na 3 positif, tak ada tak ada. Na ni 1 ni je. Magnesium ni pun 1 ni je. Tetapi tidak bagi unsur peralihan. Unsur peralihan ada banyak nombor peroksidan. Tengok mangan, mangan 2, mangan 4, mangan 6, mangan 7. So nama dia berdasarkan nombor peroksidan dia. Kalau peroksidan dia 2, kita tulis macam ni. Mangan 2. Kalau nombor peroksidan dia 4, maka kita tulis mangan 4. Itu 4 macam tu. Kalau nombor peroksidan dia 6, maka kita tulis nombor peroksidan dia 6, 1. Betul ke cikgu buat ya? 14, 141 ni cikgu pun lupa nombor roman ni. Betul balik. Ada maksudnya cikgu nak tunjukkan ada nombor lah tu. Okey, kalau lah mangan 7 mm pula dah. Nama dia akan tulis mangan 7. 7 macam tu. 6 macam ni, 4 macam ni. Betul ke? Ya. Jadi nombor dalam kurungan tu sebenarnya mewakili nombor peroksidan.
Jadi selepas ni, kalaulah cikgu sebut, apa dah nombor persidaan yang selalu kamu jumpa? Kuprum, nampak? Kuprum. Ada kuprum 1 dan ada kuprum 2. So, nombor Roman di dalam ni mewakili nombor peroksidaan. So, sebab tu bila kamu nak tentukan nombor peroksidaan, senang je. Tengok huruf Roman dalam kurungan. Kalau huruf Roman dia 7, mangan tu cas dia positif 7. Kalau dah dia dalam kurungan tu 4, maka mangan tu cas dia positif 4. Nombor peroksidaan dia positif 4. Alright? So, ini kes mana? Ferrum. Kita ada ferrum 2. Kita ada ferrum 3. Ya? Ini salah satu keajaiban Tuhan jadikan. Wow, sifat yang kedua yang cikgu cerita tadi. Nampak? Menghasilkan batu-batu berwarna. Sifat istimewa dia ialah sebatian dia berwarna. Ya, berwarna. Kalau yang warna merah ni, ini mesti ada kobalt. Ya, sebab kobalt ni berwarna merah. Kalau warna hijau ni, ada ion ferrum 3, ferrum 2. Pada ferrum 2 ni warna hijau. Ya. Kemudian ada warna biru, ada warna purple. Semuanya sebabkan ada unsur peralihan. Subhanallah, Allah jadikan. Kan? Tengok ni. Cikgu sebut tadi, kalau warna hijau, ferrum 2. Kalau warna perang, ferrum 3. Kuprum memang biru. Kuprum ni memang biru. Nampak ni, ini kuprum. Adalah ion kuprum dalam ni. Ni pun mesti ada ion kuprum. Ya, warna biru. Kromium, warna hijau. Ya. Ion kromat, kromium, kuning. Ya. Kemudian dikromat, jingga, manganat, unggu. Ada tak warna unggu? Mana warna unggu? Ini unggu ke? Bukan Ini unggu. Ini biru kan? Tak ada warna unggu. Okey. Kemudian manganis, merah jambu. Manganis, merah jambu. Ni merah jambu. Manganis. Dan satu lagi cikgu ingat, kobalt. Kalau kobalt tu mesti dia warna merah. Lepas tu dia 5. Cantik. Warna merah tak ada sebenarnya kat sini. Alright. Yang kedua, hasilkan sebatian berwarna. Alright. Okey. Yang ketiga boleh membentuk ion kompleks. Tetra amin kuprum 2. Ada lagi satu. Kalium heksa cyanoferrat 2. Kalium heksa cyanoferrat 3. Dapat tak? Itu kita sebut sebatian kompleks. Kompleks tu bukan simple macam kamu buat silang-silang natrium klorida, kuprum sulfat. Sulfat ni pun dah kira sebagai kompleks. Ya, bukan yang macam kamu buat natrium iodida simple tu. Itu biasa. Tapi yang ni kamu nampak dia punya formula CuNH3 4 2-. Itu kita sebut membentuk ion kompleks. Ya. Okey, kemudian apa lagi? Dan yang keempat, boleh digunakan sebagai mangkin. Banyak digunakan sebagai mangkin dalam tindak balas proses kimia. Contohnya proses Haber menggunakan serbuk besi. Proses Oxford untuk membuat asid nitrik menggunakan platinum. Proses penghidrogenan nak buat margarin menggunakan nikel. Dan proses sentuh untuk buat asid sulfurik menggunakan vanadium 5 oksida. Alright, so ada berapa sifat istimewa dia? Ada berapa? Ada berapa sifat istimewa? Cikgu dah terangkan. Cuba ingat balik. Ada berapa? Cikgu? Ada berapa sifat istimewa unsur peralihan? 5. 5. 3. 3. Okey, cuba tengok. Yang pertama, yang ayat simple je. 1. Membentuk sebatian berwarna. Alright, good. Membentuk sebatian berwarna. Ion berwarna. Okey, lagi. Lebih dari satu nombor pengoksidaan.
Yes, lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okey, lagi. Membentuk ion kompleks. Ya, boleh membentuk ion kompleks. Dan satu lagi. 4 sebenarnya. Bertindak sebagai mangkin. Yes, dia boleh digunakan sebagai mangkil. So ada 4 saja. Ada 5. Ada satu lagi ke? Rasa macam 4 je. Tak ada. Betul tak? Tak ada. 4. 4 ya. Ada 4 sahaja. Alright. So 4. Okay, 4. Kamu ingat ni je. Kalau unsur perahlian senang je. Ingat ni. Sifat dia. Selain daripada sifat umum dia. Sebab semua dia logam, maka dia boleh berkondisi arus elektrik, dia boleh dimulurkan, boleh ditempa, kecuali merkuri. Merkuri cecair kan. Yang lain sifat dia sifat sama macam logam-logam lain. Ya, sebab dia logam. Mana cikgu ni? Sebab dia logam kan. Jadi sifat dia sama macam sifat logam-logam yang lain. Alright, mana dia tadi? Ya, boleh ditempa, konduktor haba elektrik yang baik, logam, permukaan berkilat, mulur, ya, boleh dibengkok-bengkokkan. Itu sifat umum. Sifat istimewa dia ada 4 yang tadi. Okey, habis. Alhamdulillah, habis tajuk ni. Ini tajuk jadual berkala. Alright, ni ada mana gambar kesaan ni dia. Ya. Sifat istimewa 1, 2, 3, ion kompleks. Dan yang keempat kegunaan dia tadi digunakan sebagai mangkil. Alright, so habis. Ada apa soalan? Ada homework cikgu? Homework kamu oleh kerana bab ni dah habis, maka tolonglah lengkapkan semua soalan ni. Nombor 1 dah, nombor 4 cikgu cakap sinilah supaya cikgu ingat. Nombor 4 dah kan? Nombor 4 dah. So next class cikgu tahu mana belum. Mana dah. Nombor 1 dah. Nombor 2 belum. Nombor 3 belum. Nombor 3 ni nombor apa? Pilih Itu nombor 4. Ni nombor 4. Okey, ni nombor 4, nombor 5 lah kot, bukan? 4 juga sambung. So habiskan latihan kamu, habiskan soalan D, 4D, yes betul soalan nombor 4. So habiskan, jawab semua. Ya, jawab sebelum kelas. Nanti bila dalam kelas cikgu nak seorang, dua orang, siapa-siapa ni cikgu pilih, tolong post jawapan. So senang sikit cikgu nak bincang berdasarkan jawapan yang kamu bagi. Alright, boleh? Eksperimen tu tak Boleh. Eksperimen tu cikgu kita dah bincang dah tadi kan? Dah isi dah? Ni? Dah isi dah? Boleh? Okay. So habis topik ni. Kalaulah sekolah buka waktu selepas PKP 11 cuti sekolah nanti, so ujian kamu sampai habis sini. Ujian peperiksaan pertengahan tahun sampai tajuk ni habis. Ya? Kalau buka sekolah. Alright. Cikgu, kalau PKP sambung exam batal lah. Yelah. Batal lah. Batal ke tunda? Tunda lah kot. Tunda ke? Cikgu tak rasa lah senang kes banyak kes sekarang kan. Takut. Bukan senang nak turun tu. Jadi cikgu tak rasa. Cikgu tak tahu. Kemungkinan kalau pergi sekolah form 5 saja ke? Kamu semuanya PDPR ke? Kan? Pergilah sekolah tahun depan cikgu. Itulah tak syok lah pergi sekolah. Tahun depan boleh sekolah aku. Tak dapat sekolah. Tahun depan tak je Pro Max. Tak tahun depan pun tak tentu lagi. Kan? Mana kita sangka buka sekolah seronok-seronok tiba-tiba alamak tutup lagi. Ingatkan dah habis dah tak ada dah. Sekali naik sampai 6,000, 7,000 macam ni. Kamu rasa nak pergi sekolah? Cikgu tak rasa buka. Kalau buka pun cikgu rasa form 5 saja. Dia duduklah rumah dulu. Kan? Sebab apa tengok bila buka sekolah kan kes bertambah. Sekejap sekolah ni tutup satu kelas. Setiap sekolah ni tutup satu kelas.
Ini yang ada sekarang ni kluster apa? Kluster raya, kluster Ramadan, kluster Tadarus, kluster Terawih, kluster raya yang degil-degil Kluster keluar kayangan. beraya juga tu. Kluster kayangan semua tu ya. So kita dikenalah. Kita tak ada kluster-kluster ni, duduklah rumah. Alright. Ini satu kerja rumah kamu. Kemudian sepanjang cuti sekolah, cikgu akan bagi satu projek untuk penilaian bilik darjah. Ya, sepanjang tahun kamu sepatutnya ada 2 projek. Ya, jadi cikgu akan bagi projek yang pertama ataupun mungkin cikgu akan bagi 2 projek sekali untuk kamu buat sekolah nanti. Projek ni cikgu sebenarnya cikgu pun untuk silibus baru ni cikgu baru ajar form 4. Ya, yang form 5 cikgu dah siapkan. Jadi sekarang ni tadi pun cikgu duduk belik silibus kamu, duduk tengok apa cikgu nak bagi kamu. Projek ni kamu nak buat individu ke nak buat kumpulan? Mana yang kamu lebih senang? Kumpulan rasa nanti individu. Kalau individu nanti tak jalan nak kerja. Ya, kalau form 5 tu cikgu tanya semua nak individu sebab susah nak jumpa, susah nak berbincang. So kamu nak kumpulan? Entahlah. Kalau Individu senang Farid. Kumpulan kerja susah. dia kalau kumpulan jumpa je sekolah dia senang. Susah agak Tapi bila dekat rumah masing-masing, kamu kena buat Google Meet lah, kena melekat kat handphone je nak cerita-cerita, ataupun sekali-sekala kena buat Google Meet among your group lah, among your clique in the same group kan. So dia macam tu lah. Tu cikgu fikir nak buat kumpulan, cikgu sehari 2 ni duk fikir, duk tengok buku teks ni, duk tengok silibus ni. Cikgu tak tahu nanti cikgu tanya cikgu Aisyah lah tahun lepas dia buat apa. Tapi cikgu nak cari yang macam ada yang baru-baru. Banyak sebenarnya silibus kamu ni ke arah teknologi hijau. Jadi cikgu nak tengok assignment kerja-kerja kumpulan yang penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan harian kita. Ya. Cikgu rasa banyak dalam tajuk acid dan base. Kemudian mungkin tajuk-tajuk yang belakang cikgu ambil alloy. Alloy tu, okay. So cikgu akan bagi sehari 2 ni cikgu akan type elok-elok, cantik-cantik supaya jelas kamu apa yang kamu nak buat. Ya. So kita ada kelas hari Rabu kan, ataupun cikgu akan bagikan sebelum hari Jumaat macam tu. Ya, cikgu akan post tugasan 1 dulu ke ataupun tugasan 2 ke serentak untuk PBD. Pentaksiran bilik darjah. Ya. Okey. Jadi itu satu projek, ada 2 projek sepatutnya. Kemudian naik kelas dan nanti bila ada bersemuka, cikgu nak tengok buku kamu semua ni, cikgu nak penilaian untuk setiap topik. Ya. Kalau kamu lengkapkan boleh buat latihan semua, so cikgu bagilah band 4 ke band 5 ke macam tu untuk penilaian. Alright. So pokok pangkalnya lengkapkan buku. Jadi buku kamu tu lengkapkan. Hari tu cikgu dah kutip, cikgu tak sempat nak nilai. Nasib baik cikgu sempat bagi kamu balik semula. Kan? Sebab kamu tak tahu bila nak berjumpa ni. Alright. Okay, so ada apa soalan? Adik Tak ada ya? Okay, dah 10-10. Tak ada. Okay, tak ada. Kalau ada apa-apa ke, tak faham ke apa ke, jawab soalan tu boleh tanya. Boleh PM cikgu. Alright? Okay, kalau tak ada apa-apa, Baik, cikgu berhenti di sini ya. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Tak ada. Cikgu.